Tuhan ku bimbangi, nikmat zikirku tiada lagi. Rasa asyik ini, ku sangka kau redai. Hampa sang nurani, kerana ku ingin bebas rasa hilang. Tuhan dekatiku pada yang kau cintai. Surat untuk orang putus cinta. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada semua umat Islam dan juga semoga Allah menerima amalan-amalan puasa kita sepanjang bulan Ramadan ni, insya-Allah. Bersama kita kembali dalam rancangan Surat untuk Orang Putus Cinta Al-Kautsar. Dan topik pada hari ini yang kita nak bahas bersama-sama adalah cinta manusia versus cinta Allah. Kadang-kadang dalam hidup ni kita terlupa bahawa sebenarnya tujuan hidup kita adalah mengejar cinta Allah SWT. Tetapi ramai orang hari ini akibat terlalu lalai, akibat terpengaruh dengan media-media massa dan sebagainya, mereka lebih memilih untuk mengejar cinta manusia yang sementara sehingga sanggup menggadaikan cinta Allah yang kekal abadi. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebut bahawa hati yang paling jauh dengan Allah adalah hati orang yang bercinta sebelum nikah. Kerana semakin mereka mengingati orang yang mereka cintai, mereka akan semakin jauh daripada Allah. Imam Ghazali rahimahullah juga pernah berkata dalam kitabnya Ihya, aku dapati di dalam bercinta sebelum nikah terdapat banyak dosa besar di dalamnya. Kerana apa, wahai sahabat-sahabat sekalian? Kerana bila kita terlalu mengejar cinta manusia, kadang-kadang benda itulah yang membuatkan kita lupa Allah SWT. Seperti contohnya, kes anak luar nikah. Di Malaysia, setiap tahun puratanya 50,000 kes yang didaftarkan. Bermakna setiap 1 jam, 4 anak luar nikah lahir. Belum campur anak luar nikah yang tak didaftarkan. Belum campur yang buang bayi. Belum campur yang gugurkan anak. Belum campur yang berzina tapi tak dapat anak. Belum campur yang tak berzina tapi couple pegang pegang tangan. Belum campur yang tak couple pegang pegang tangan tapi couple acah-acah Islamik. Tapi poinnya adalah, zina ni dia tak berlaku tiba-tiba, melainkan ada permulaannya. Sebab itulah kebanyakan orang mula berzina adalah kerana mereka tidak mengawal perasaan cinta mereka pada manusia sehingga akhirnya mereka sanggup menggadaikan Allah SWT hanya kerana untuk memuaskan nafsu cinta mereka. Wahai sahabat-sahabat sekalian, saya nak kongsi juga bagaimana betapa dahsyatnya tipu daya iblis dalam merosakkan anak Adam melalui cinta ini. Seperti mana yang kita tahu, hari ini ramai orang yang terjebak dengan cinta couple dan sebagainya. Tak terlepas juga golongan-golongan agama. Saya nampak ada juga golongan-golongan yang sekolah agama, universiti agama, yang berdakwah sana sini. Mereka pun ada juga yang still couple tetapi mereka tak couple. Tapi mereka couple acah-acah Islamik. Apakah beza couple biasa dengan couple acah-acah Islamik? Sebenarnya sama je. Yang seorang buat dosa, lagi seorang menggunakan agama untuk menghalalkan dosa dia. Saya bagi contoh. Kalau couple biasa nak berkenalan, "Hi, intro please. Nama saya Samdul. Nama awak siapa?" "Oh, nama saya Nurul." Ini couple biasa. Tapi couple Islamik, mana main hi, intro please bagai. Tapi apa dia buat? "Assalamualaikum ukhti." Tak jawab dosa. Sudi tak kita berukhuwah? Dia menggunakan agama, term-term agama untuk menggoda orang tersebut. Contoh yang lain, couple biasa, awet pakwa. Tapi couple Islamik, mana ada awet pakwa. Tapi, oh, bakal zaujah, bakal isteri. Padahal sama je. Kalau couple biasa, I love you, you love me. Kalau couple acah-acah Islamik, uhibbuka fillah, abadan abada, saya cinta awak kerana Allah. Dan sebagainya, menggunakan nama Allah untuk meneruskan dosa-dosa dia. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya, mereka tak sedar itu adalah tipu daya iblis untuk merosakkan diri mereka. Sebab itulah saya nasihat, berhati-hatilah dengan tipu daya iblis. Iblis ni sentiasa ada untuk rosakkan kita, kiri, kanan, depan, belakang. Iblis telah berjanji pada Allah untuk rosakkan anak Adam hingga ke hari kiamat. Sebab itulah kita kena sentiasa berhati-hati. Allah pun dah pesan banyak kali dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah." Wahai orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan.
wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kita kena sentiasa berhati-hati supaya kita tak terjebak dan tak terjatuh dalam belitan tipu daya iblis. Lebih-lebih lagi dalam bab percintaan sebelum nikah ni. Wahai sahabat-sahabat sekalian, ramai orang kadang-kadang mereka sanggup menggadaikan agama mereka hanya kerana untuk mendapat cinta manusia. Kadang-kadang hanya kerana cinta, dia sanggup menghantar gambar-gambar yang tak berpakaian kepada orang yang dicintai. Kerana apa? Kerana takut orang tersebut dah tak cinta dia. Dan benda ni semua sangat-sangat bahaya, wahai sahabat-sahabat sekalian. Mungkin korang tak rasa sekarang, tapi setiap dosa itu ada kesan-kesan dia di masa sekarang dan akan datang, hanya menunggu waktu sahaja. Sebab tu kita kena banyak-banyak beristighfar pada Allah, banyak-banyak bertaubat pada Allah daripada segala dosa-dosa yang kita buat, sama ada kita sengaja, tak sengaja, yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Wahai sahabat-sahabat sekalian, suka juga untuk saya pesankan beberapa perkara. Sebenarnya, andai kata kita lebihkan manusia berbanding Allah, dalam keadaan kita tak sedar, sebenarnya kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qayyim pernah berkata, orang yang melebihkan cinta manusia berbanding cinta Allah, sebenarnya dia sedang melakukan syirik dalam percintaan. Untuk manusia, mereka sanggup berkorban, tapi untuk Allah, mereka hanya berkorban ala kadar. Sebab tu dalam hidup kita ni, wahai sahabat-sahabat sekalian, amat bahaya andai kita tidak pandai mengutamakan cinta yang sepatutnya. Apakah cinta yang sepatutnya? Allah SWT bagi kita satu guideline yang cukup indah dan cukup jelas tentang manakah cinta yang perlu diutamakan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih." Katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum kerabat kamu dan harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut rugi serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, nantikanlah azab kami. Sebab itulah dalam hidup ni tak salah untuk kita mencintai keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, harta kita dan sebagainya, tetapi andai kita melebihi cinta tersebut berbanding Allah Subhanahu Taala, Nabi SAW dan berjuang berjihad di jalan Allah, maka benda tu dah sangat bahaya. Wahai sahabat-sahabat sekalian, antara faktor kenapa kita lebih memilih untuk mengejar cinta manusia yang sementara berbanding cinta Allah yang kekal abadi adalah kerana kita tak nampak betapa sebenarnya Allah amat-amat mencintai kita walaupun kita sendiri terlalu banyak kelemahan dan dosa. Allah menyebut dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah pada hamba-hambaku yang sedang melampaui batas kepada diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosamu keseluruhannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah antara bukti sebenarnya betapa Allah amat-amat mencintai kita walaupun kita dah terlalu banyak dosa sehingga melampaui batas terhadap diri sendiri. Bukti yang kedua betapa sebenarnya Allah sangat mencintai kita. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Nescaya Allah akan menghapuskan kesemua dosa-dosa kamu. Wa yukaffira ankum min sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Bayangkan wahai sahabat-sahabat sekalian, dalam keadaan kita banyak dosa ini, kalau kita minta ampun pada Allah, Allah bukan sekadar akan ampunkan, bahkan Allah akan beri kita syurga yang kekal abadi yang mana di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir dan ada segala nikmat selama-lamanya. Dan juga antara bukti betapa Allah amat cintakan kita yang kadang-kadang kita tak perasan adalah Allah menguji kita. Kadang-kadang mungkin kita tertanya-tanya, kalau betul Allah cinta aku, kenapa Allah uji aku? Kenapa aku hidup susah? Kenapa Allah bagi aku ujian sekian-sekian, musibah sekian-sekian? Sebenarnya ujian dan musibah adalah bukti Allah cintakan kita. Dalam hadis yang sahih, Nabi menceritakan,
sekiranya Allah nakkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman di dunia dengan ujian-ujian supaya di akhirat nanti Allah tak azab kita dengan neraka. Ada juga hadis yang sahih, apabila kita sakit, resah, gelisah, sedih, hatta tercocok duri di tangan pun, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa. Dan ada juga hadis mengatakan sekiranya Allah mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Sekiranya dia sabar, Allah akan redha pada dia. Sekiranya dia tidak redha, maka Allah pun akan murka. Nak kata sebenarnya Allah uji ni kerana Allah nak bagi kita pahala yang besar. Andai kata kita sabar, Allah berjanji untuk bagi pahala pada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran untuk orang yang sabar adalah infinity, tiada batas. Itulah peluang-peluang yang Allah bagi untuk Allah nak masukkan kita ke dalam syurga sebagai bukti Allah mencintai kita. Persoalannya, apakah bukti kita mencintai Allah? Apa yang kita balas segala yang Allah telah beri pada kita? Adakah kita menggunakan segala nikmat yang Allah bagi untuk kita terus bermaksiat dan mengejar benda-benda yang tak sepatutnya? Sedangkan sepatutnya nikmat-nikmat yang Allah bagi tu kita perlu syukuri dengan menggunakannya untuk mengejar cinta Allah SWT. Wahai sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya untuk pengetahuan, ulama berkata, kenapa Allah masih beri kita hidup lagi sekarang? Tak lain tak bukan kerana Allah nak bagi kita peluang untuk kita kembali bertaubat pada Allah SWT. Sebenarnya Allah sangat-sangat menanti untuk kita kembali pada dia. Dalam satu asar Nabi Daud, yang mana Allah berfirman pada Nabi Daud, wahai Daud, sekiranya hamba-hambaku yang bermaksiat tahu bahawa betapa aku inginkan mereka untuk kembali, betapa aku cintakan mereka, nescaya mereka akan datang kepadaku walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Kalau orang yang bermaksiat padaku pun aku mencintainya, bayangkan betapa cinta aku kepada orang-orang yang mentaati aku. Kalau betul kita sembah Allah, kalau betul kita cinta Allah, kalau betul kita rindu Allah, buktikan cinta tersebut. Sebab cinta adalah pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan adalah cinta yang palsu. Sebab tu kita buktikan cinta kita pada Allah dengan kita kembali bertaubat pada Allah dengan sungguh-sungguh. Andai kita terjatuh kembali dalam dosa, jangan putus asa, bangkit kembali dan teruskan usaha untuk menggapai redha dan syurga Allah SWT. Allah takkan sia-siakan taubat seseorang hamba. Bahkan Allah amat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang sering bertaubat. Allah tak kata orang yang bertaubat, tetapi Allah mencintai orang yang sering bertaubat. Maknanya Allah Maha tahu. Kadang-kadang kita ni bertaubat, kita jatuh balik dalam dosa, kemudian kita taubat lagi, kita jatuh dalam dosa. Sebab itulah kita kena sering bertaubat tanpa putus asa sampai kita bertemu Allah di akhirat kelak, insya-Allah. Di kesempatan bulan Ramadan ni, sebenarnya ada ulama mengatakan Ramadan adalah bulan taubat. Kerana di dalam Ramadan Allah sediakan pelbagai keampunan dan rahmatnya kepada kita. Tinggal kita je nak ambil ke tak huluran taubat yang Allah dah beri pada kita. Gunakanlah Ramadan ini untuk kita solat taubat banyak-banyak, usaha meninggalkan dosa, kembali pada Allah SWT. Hatta Nabi SAW pernah mengajar kita satu doa yang cukup indah ketika bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kurniakanlah kami redhamu dan syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau suka untuk memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah suka untuk memaafkan kita. Dan Allah ajar Nabi untuk berdoa, fa'fu anna, ya Allah ampunkanlah kami. Allah sangat suka sekiranya kita meminta ampun dan meminta maaf kepadanya. Dan dalam keadaan semasa sekarang, kita pun tahu kita sedang diuji dengan COVID-19. Sebenarnya, akhirnya yang boleh mengangkat segala wabak ni adalah Allah SWT. Ada banyak hadis-hadis yang mana sebenarnya punca kepada wabak-wabak dan kerosakan dekat muka bumi tak lain tak bukan hanyalah kerana tangan-tangan manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah terzahir kerosakan di bumi dan di laut disebab apa? Tangan-tangan manusia sendiri. Wallahu alam, itu saja topik pada hari ini. Jangan sedih-sedih, jangan depres kalau putus cinta dengan manusia. Sepatutnya kita lebih perlu sedih apabila kita telah lama putus cinta dengan Allah SWT. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Surat untuk orang putus cinta Al-Kawthar, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.